بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sabda Rasulullah SAW, la an taghluwa fata'allama baba minal ilmi khairun an tusallima taraka'atin. Kamu berada dalam majlis ilmu mempelajari satu bab daripada ilmu lebih baik daripada semayang 100 rakaat. Allahu Akbar. Besarnya berada dalam majlis ilmu. 100 rakaat tu besar pahala tu. Kemudian bulan Ramadan lagi, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila sab'ati mi'atin di'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-sawm fa wali wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam digandakan daripada 1 jadi 10 sampai ke 700. Allah Ta'ala kata kecuali puasa. Puasa tu untuk aku sendiri yang balasnya. Maksudnya lebih daripada 700. Lebih daripada 700. Berapa? 1000, 2000, 3000, wallahu alam. Setiap amalan tu. Kalau 1000 pun kali 100 tadi, gandaan di bulan Ramadan ni nak kata berapa tuan-tuan? Itulah pahala yang melimpah ruah di bulan Ramadan ini, kan? Pahala berada di majlis ilmu dan pahala segala amal-amal pada bulan Ramadan. Itu mukadimah dia, yang dirahmati Allah. Barisan pimpinan surau, pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan jawatan kuasa, para sahabat ahli jamaah di Surau An-Nur, Bandar Puteri. Lama tak jumpa. Ikan gelama, ikan keli, lama-lama jumpa sekali. Duk kira masa berapa tu tadi, kan? Ada jutawan, ada orang kaya. Bila jumpa kawan, hati rasa bahagia. Jumpa, tengok kawan sini senyum, bagi salam, berbuka bersama, rasa bahagia, rasa, kan? Penat bawa kereta, singgah minum kopi. Di mana pun kita jaga SOP. SOP nak kena jaga juga, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, tajuk malam ni 2 tajuk kecil sebab kena tengok jam. Kita kira ni start lebih kurang 9.45 dah. Sebelum tu tahniah pada anak saya, anak murid saya, Mukmin, dapat jadi imam yang bagus, memukau, alhamdulillah. Hebat anak-anak tempatan di Taman Bandar Puteri ni, alhamdulillah. Cungkilah anak-anak tempatan, bakat-bakat anak tempatan, lebih bermakna lah, kan? Tahniah lah. Saya pun, walaupun anak murid saya pun nama ramai anak murid, kan? Tak sangka lah, maknanya sehebat itulah, maknanya seterusnya dimurnikan lagi lah, dimurnikan lagi supaya menjadi lebih baik lah. Baik, tajuk selama 20 minit ni, tajuk pertama, betulkan yang biasa akan betul, disesuaikan dengan ibadah puasa Ramadan. Tajuk kedua, sedekah Ramadan. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Mula-mula kita pergi, sebab ni di awal puasa lagi, kita pergi pada konsep kewajipan untuk keseluruhan puasa tu, konsep dia, kan? Sebab takut lari. Dan ini pun merupakan betulkan yang biasa. Saya ayat ni saya dengar lama dah, tapi tak masuk pada saya. Tapi ada satu tempat tu, surau tu, dia bagi tajuk ni kat saya. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Saya kata betulkan yang biasa. Biasa kalau tak betul baru nak betulkan. Kalau dah betul dah tak apalah. Bila saya renung balik amalan kita ni,
Cantik ayat tu. Betul lagi yang biasa. Biasa yang salah. Betul kan? Kan? Yang dah betul, yang dah hebat, dah sempurna, tak payah betulkan lah. Tapi ada biasa yang salah. Contohnya lah, katalah kita solat, kita solat sujud. Sujud tu ada 7 rukun. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Kaki tu dia nak kena lipat gitu di lantai tu, kena lipat, tak boleh lepas gitu, kena lipat. Jadi kalau ada yang biasa terlepas gitu, salah lah, batal solat. Betulkan yang salah tu, betulkan yang biasa salah. Tu kan. Yang kedua, yang betulkan yang biasa ni, saya dah fikir tentang ibadat lah tuan-tuan. Betulkan yang biasa yang tak sempurna. Dah betul tapi tak sempurna. Contoh. Contoh. Cantik tuan-tuan buat, kadang-kadang cantik tu amal ibadah buat cantik apa semua kan. Contohnya bulan Ramadan ni kita jaga solat fardu berjamaah. Kita jaga solat sunat. Solat sunat ni di antaranya yang ada hadis yang menceritakan kelebihan dan sembahyang zuhur. Man sabda Rasulullah, man hafaza ala arba'in raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu ala nar. Siapa yang menjaga solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, jaga tu makna buat sentiasa, bukan sekali buat kita tak buat. Jaga tu makna buat sentiasa. Dan 4 rakaat selepas zuhur, Allah mengharamkan dia daripada api neraka. Allahu akbar. Selamat dari neraka. Tapi sentiasa buat yang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Dan kaedah dia macam-macam. Kalau kita tak sempat nak buat sebelum zuhur, kita boleh buat lepas zuhur tu 8 rakaat. Buat 2. Jadi betulkan yang biasa. Bagus dah sembahyang sunat 2 rakaat sebelum zuhur dan selepas zuhur tu. Tapi nak lebih sempurna tu, betul yang biasa ni nak sampai peringkat diharamkan daripada neraka, buat 4 rakaat. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Itu tajuknya. Jadi yang pertama sekali, saya nak serapkan perkataan ini dalam tujuan puasa kita, niat puasa kita. Kan? Kita ni biasa puasa ni, kita nak puasa betul-betul, nak cari pahala sebanyak-banyaknya. Yusuf Qaradawi menyebut kelebihan puasa ni, kelebihan puasa dia simpul dalam 2 perkara. Pertama, at-tatahur. Yang kedua, ma yatazayyadu fi. Yang pertama, at-tatahur, penyucian daripada dosa. Taharah, tahur, daripada perkataan yang samalah, daripada perkataan taharah. Jadi at-tahur, jadi ada taharah, ada at-tatahur, penyucian daripada dosa. Yang kedua, ma yatazayyadu fi, menambahkan bekalan pahala sebanyak-banyak berganda di bulan Ramadan. 2 perkara ni, kan? 2 perkara ni. At-tatahur ni, sabda Rasulullah SAW, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubi ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan sempurna pada siangnya, dan mendirikan pada malamnya, menghidupkan malam dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan keredaan Allah SWT dan pahala Allah Ta'ala, keluarlah ia daripada dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Allahu akbar. Bersih dosa tuan-tuan ni. Selama 11 bulan kita berdosa, Allah ampun juga 11 bulan tu. Tapi nak rajin istighfar, nak rajin solat taubat, banyak nak kita mengadu pada Allah Ta'ala, kan. Tapi bulan Ramadan ni dia special offer, kan. Dia special offer. Maknanya ditawarkan pengampunan. Tapi syaratnya puasa sempurna siang, malam menghidupkan malam. Dengan keimanan, bukan kerana adat. Bersihlah dosa tu. InsyaAllah yang kita buat tadi menghidupkan malam, kan. Sembahyang tarawih, kemudian kita salat witir, ni tazkirah pula, kan. Itu penyucian daripada dosa.
bulan pengampunan. Hadis Nabi lagi, man adraka Ramadan falam yughfar lahu thumma ta pada khalan nar fa abhadullah. Siapa yang dapat bulan Ramadan, duk berdoa lah ni, Allahumma balighna Ramadan, sampai dah pada Ramadan, sampai dah ni. Buat ke tak buat? Dan kamu nak sampai, isi tak? Nak sampai je tapi tak isi. Kita isi kan, isi Ramadan tu dengan amalan yang sempurna. Kan? Siapa yang dapat bulan Ramadan, tak diampunkan dosanya, kemudian dia mati masuk neraka, Allah menjauhkan rahmatnya daripada dia. Sebab apa pula kalau tak diampunkan bulan Ramadan ni? Sebabnya bulan Ramadan ni mudah diampunkan, tak dapat pengampunan. Bulan lain lagi payah. Kalau kata bulan kata special offer lah, kata tawaran istimewa, potongan harga 50%, seluar Levi's, kita orang lama sebut Levi's lah tuan harga RM100 jadi RM50. Habis tawaran istimewa, kita nak pergi beli. Saya nak seluar tadi, harga itu, masa tawaran istimewa itu nak harga RM50, tak bagi dah. Itu maknanya kalau Ramadan tak dapat pengampunan, lalai, tak bersungguh-sungguh dalam Ramadan, bulan lain lagi payah. Malah hadis tadi kata, masuk neraka kalau tak diampunkan pada bulan Ramadan ni. Dan hadis lain kata, wa man harama faqad hurima. Kalau bulan Ramadan dah diharamkan rahmat kepadanya, bulan lain lagi tu haram. Tuan-tuan, itu penyucian dosa. Yang kedua, mayatazayyadu fi, menambahkan bekalan pahala. Tadi saya baca dah kan, sampai 700, lebih 700 tuan-tuan. Pahala ni kalau orang lalai rugilah tuan-tuan. Dia gini, kesimpulan pahala ni ginilah. Ada 12 bulan kan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamanil Awal, Jamanil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah. 12 bulan ni, Ramadan sebulan tu dengan 11 bulan yang lain tu banyak Ramadan. Bukti dia, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar tu pahala dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan equal tu 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Yang tadi baru 11 bulan. Ini 83 tahun 4 bulan. Memang sebulan tu banyak, tapi nak sempurna, nak sungguh-sungguh, jangan separuh jalan. Gitu. Kan? Jadi ini di antara kelebihan bulan Ramadan yang disimpulkan di Surah Qadawi. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, yang lebih besar lagi ada 3 peringkat niat kita ataupun tujuan kita. Yang pertama, kita buat satu amalan, khusus katalah puasa ni, kerana Allah. Dia sebut pun iman wa ihtisaban tu, kerana keimanan, kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita buat semata-mata kerana Allah. Kita tak fikir pahala, kita tak fikir takut masuk neraka, kita fikir Allah perintah suruh buat, kita buat. Itu maknanya ta'abbud, pengabdian kita kepada Allah SWT. Itu nombor 1 dalam apa-apa amalan, termasuk puasa ni. Jadi kita ni maksudnya kalau kita kata betulkan yang biasa kita nak pahala banyak, kita nak ni, boleh juga, itu boleh ke tak boleh. Tapi yang utama sekali, yang pertama, sampai dah bulan Ramadan, maka Allah perintahkan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa ke atas kamu sebagaimana diwajibkan ke atas sebelum kamu, semoga kamu bertakwa, dapat takwa insya-Allah. Jadi perintah Allah Taala. Suruh solat, aqimus solat. Kita pun solat kerana perintah Taala. Wa atuz zakat, bayar zakat. Kita pun bayar zakat. Kenapa? Kerana perintah Allah Taala. Kerana perintah tu dulu, perintah ta'abbud kita kepada Allah Taala. Itulah peringkat iman yang tertinggi, tuan. Kita yang kelebihan ni nombor 2. Kita nak pahala banyak tadi, nak bersih dosa tadi, kita takut masuk neraka, itu nombor 2. Nombor 3 ni faedah untuk kita. Contohnya kita solat duha kan, nak murah rezeki, nak murah rezeki. Itu nombor 3, kita nak faedah duniawi untuk kita. Tapi tak salah, sebab yang nombor 2 ni pahala banyak, bersih dosa tu memang ada hadis Nabi sebagai motivasi. Tapi yang pertama, yang peringkat pertama tu, yang pertama kena ingat,
hanya kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita buat pun jadi istiqamah, jadi iltizam dengan ibadah. Yang kita buat tu kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim kata kepada Nabi Ismail, ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka. Anak aku nampak dalam mimpi aku, Allah suruh aku ni sembelih kamu. Sembelih. Perintah Allah Taala, tak kira anak ke apa, perintah Allah suruh sembelih. Itu ta'abbud yang tinggi. Maka itu yang pertama. Itu maknanya kalau kata nak betulkan biasa-biasakan betul ni, kalau kita niat tu nak pahala je, nak penyucian dosa tu, tak dapat yang tinggi sekali tu, kan? Tak dapat yang tinggi. Lagilah kalau kerana adat, kerana seronok, jumpa kawan, kerana ada bazar Ramadan, kerana berbuka seronok, itu dah lari tajuk tu lah. Itu memang kena betulkan yang biasa dah, tak boleh fikir ke situ lah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita tengok apakah itu kelebihan saya dah sebut tadi. Secara keseluruhan tu, penyucian dosa dan pengampunan dosa. Ya, penyucian dosa dan menambahkan pahala, kan. Kemudian ada beberapa perkara yang perlu kita betulkan yang biasa. Kita pergi pada solat dululah, kan. Solat ramai, kan. Atau solat tarawih, solat witir ramai, alhamdulillah, kan. Tetapi yang utama sekali jangan lupa solat ni, kan. Solat yang utama sekali adalah solat fardu. Man hafaza ala solati fil jamaah. Di antara kesempurnaan puasa itu menjaga solat fardunya secara berjamaah. Fardu subuh berjamaah, fardu zuhur berjamaah, fardu asar berjamaah, fardu maghrib berjamaah, fardu isyak berjamaah. Jaga. Sebenarnya yang tu utama daripada tarawih ni. Sebab itu yang fardu. Tak dapatlah tu. Tak dapat tidak, memang yang fardu tu lebih utama. Tapi yang kita yang biasanya tarawih dengan witir je ramai. Zuhur tak ramai, asar tak ramai, tapi bolehlah nak bagi jawapan. Alasannya kerja, orang berterabur ke mana-mana, tak ada orang. Maknanya kalau hari Minggu ramai lah kot. Hari Ahad, Sabtu dah tak pergi kerja, ramai lah. Takut tak ramai juga, kan. Jadi maknanya kita jaga yang tu. Wa hafaza ala solat berjamaah, jaga solat fardu berjamaah. Fardu berjamaah ni dah berganda pahala, kan. Kita pernah kira kalau 27 kali ganda tu campur dengan yang Nabi kata satu solat tu sama dengan 2 rakaat tu sama dengan 70,000 orang setiap saf. Ada 40 saf semua, 40 saf kali 40 saf kali 70,000 untuk 2 rakaat, ganda dia, kan. Lepas tu kalau bulan Ramadan ni ganda banyak lagi lah. Tu nak kata banyak mana. Kali dengan berjamaah pula 27 kali ganda, kan. Tu kita nak sempurna, tuan-tuan. Kita ni sempurna tak sempurna puasa kita ni? Analisa saya lah kurang sempurna. Jangan marah pula. Apa ustaz kata kami kita puasa tak sempurna? Sebabnya Allah kata wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapat petunjuk di bulan Ramadan, lepas Ramadan petunjuk itu berterusan, dan wa atahum taqwahum, dan datang sifat takwa pada mereka. Maknanya kalau betul lah sempurna bulan Ramadan ni, lepas Ramadan bulan Ramadan kamu puasa fardu. Bulan lepas Ramadan sampai Ramadan akan datang kamu puasa sunat, puasa senam, puasa Isnin Khamis, puasa 3 hari sebulan, puasa hari putih, hari Ayyamul Bid, puasa hari Arafah, puasa hari Ashura, 10 Muharram, puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud. Buat tak buat? Buat Isnin Khamis tak? Buat, alhamdulillah hadir kat dah. Kalau tak buat maknanya Ramadan tak sempurna. Sebabnya Allah kata kalau
kamu dapat petunjuk bulan Ramadan, lepas Ramadan ada lagi sembahyang berjamaah. Kita sembahyang sunat lah di bulan Ramadan ni kan, kita sembahyang sunat. Lepas Ramadan buat ke tidak? Kita bersedekah di Ramadan, lepas Ramadan kita buat ke tidak? Dan banyaklah amalan qiyamul lail dan sebagainya. Buat ke tidak lepas Ramadan? Kalau tak buat tu tanda Ramadan tak diterima dan tanda Ramadan tak sempurna. Boleh rujuk tulisan Yusuf Qaradawi mengenai bab puasa. Saya rujuk situ. Jadi betulkan yang biasa solat fardu tu jaga. Yang lain tak lain tuan-tuan. Yang berubah sekali fardu maghrib lah. Tapi sini lain. Saya datang tadi. Sembang dengan sahabat-sahabat sini. Ustaz lah. Dia kata, Ustaz Samsul, dia kata untuk 50 orang Ustaz. Lepas tu, boleh ke 50 orang saya kata? Sebab dia bagi untuk 25 orang AJK kan. Tapi kalau bagi 25 orang, saya kata AJK ke semua ni? Tak campur dia kata. Kalau 25 orang AJK, kalau tempat saya lah, tempat saya tak berjaya nak buat 25 orang AJK sebab dia arahan Negeri Selangor ni AJK 25 orang boleh berbuka. Kalau sini hebat kot. Pak saya nak harap AJK 25 orang datang, tak datang. Untuk berbuka dah. Kan? Jadi boleh buat 50 tu alhamdulillah. Terkawal tu, jaga SOP kan. Jadi baguslah. Sebab apa? Yang jadi kita tak jaga solat berjamaah ni kerana kita berbuka di rumah. Berbuka di rumah. Ni nak betulkan yang biasa ni. Tak apa buka di rumah. Yang penting solat maghrib tu berjamaah. Solat maghrib tu berjamaah. Itu yang penting. Patutlah batuk tuan-tuan. Dia nak sampai 20 lah. Kalau lebih 20 tak tahu. Sebab tuan-tuan buat untuk 50 orang berbuka, jadi saya tambah sikit dah minit dia. Sebab boleh lah atas. Dia gini aja. Kita buat ni yang kita fikir bagus benda tu, tak menjejah apa-apa dan tak ada orang lapor. Gitu, tak ada orang lapor. Saya kena sekali dalam 10 tahun lepas lah di kawasan Kuala Selangor. Orang pejabat agama telefon, Ustaz ceramah lebih daripada 20 minit ke malam tadi? Terus dia marah gitu je. Tak ada ni. Kenapa pula Ustaz pejabat agama? Orang sana dah komplain, orang tempat sekian lah. Saya pun tak perasan lebih. Kalau lebih 5 minit je, Allah, kena repot juga lebih 5 minit. Ada aduan payah sikit lah. Kan? InsyaAllah tak ada. InsyaAllah tak ada ya. Baik, jadi maghrib tadi nak betulkan yang biasa ni, nak biasakan yang betul. Macam mana cara yang sebenarnya supaya padu berjamaah? Baik, ni kesempurnaan yang kelima. Pertama, kesempurnaan Ramadan itu jangan buat dosa dengan mata. Yang kedua, jangan buat dengan telinga. Jangan buat dosa dengan mulut. Jangan buat dosa. Yang keempat, jangan buat dosa dengan tangan, kaki, hati, perut. Yang kelima, jangan berlebih-lebihan. Ketika makan, ketika berbuka puasa sampai ke malam lah. Saya slow sikit sebab dia makan banyak dia. Berbuka ke banyak dia. Banyak sikit je. Boleh simpan nanya kan. Itu kalau kita ni atas meja tu bukan lagi melimpah ruah, melimpah-limpah lebih dari meja. Makanan tu kena extend meja, itu tak sempurna tuan. Sebab nombor 5 tu. Nombor 6 muhasabah. Muhasabah lepas berbuka kita puasa macam mana puasa aku hari ni. Jadi nombor 5 ni takut tak lepas. Betulkan yang biasa. Kita ni minda makanan tu, minda makanan, makan itu, makan ini, makan ini kan. Ada je. Sebenarnya kalau ikut martabat orang berpuasa puasa awam, puasa khusus. Puasa awam dapat dahaga saja sebab tak jaga anggota daripada buat dosa. Puasa khusus
Dia boleh ni sebab dia jaga anggota kan. Yang ketiga tu lah, dia tak ada keinginan yang duniawi. Tak ada keinginan duniawi, maksudnya nak makan sedap ke, nak itu, nak ini, apa ni, tak ada. Hati dia hanya kepada Allah dan tidak berpaling kepada Allah kan. Itu martabat orang berpuasa. Jangan kita termasuk orang awam tuan-tuan kan. Jadi supaya tak termasuk puasa orang awam yang mendapat dahaga dan lapar sahaja, kita jaga di antaranya kesempurnaan puasa tadi termasuklah menjaga menjaga jangan berlebih-lebihan ketika berbuka puasa. Dia gini je, maknanya katalah kita berbuka di rumah tak ada masalah. Allah Akbar, kita makan kurma, kemudian kita minum air, kita makanlah ada nasi sebahagian tu kita makan sepinggan dah. Baru berapa minit, kemudian kita pergi masjid, semayang padu ke surau masjid, semayang padu maghrib berjamaah, buat gitu. Kalau kita ni makan banyak-banyak, nak makan itu lagi, nak makan ini lagi, kita sembang-sembang, semayang maghrib berjamaah tak sempat di masjid, tak sempurna puasa. Sebab tu lepas Ramadan tu kita tak apa berkesan. Sebab apa? Tak sempurna puasa kita kan. Baik tuan-tuan, jadi cara berbuka yang betulnya ialah ada 3 cara kan. Ada 3 cara. Saya baca Melayu tuan-tuan. Hadis pertama, Rasulullah berbuka sebelum solat dengan beberapa biji rutab. Kalau tak ada rutab, beberapa biji tamar. Tamar yang kering, rutab tu yang lembik-lembik basah tu. Mana yang rutab yang lebih utama. Kalau tak ada, dia minum air Rasulullah. Itu dia semayang. Okey. Yang kedua, disebut hadis tamar. Yang ketiga, iza qudimal asya fabda'u bihi qabla salati fabda'u bihi qabla salatil maghrib wala ta'jalu an asyaikum. Bila makanan sudah disedia, maka makanlah, teruskanlah sebelum salat maghrib. Jangan kamu gopoh-gopoh makan. Dia tanya dia berapa minit? 20, cantik. 20. Memang selesa masa. Kan? Makan tu. Kalau dia sedia makan, lepas tu, dia kata tak nak makan dulu dah. Tak boleh. Kena makan dulu. Tanya nasi Arab. Nanti sembahyang maghrib, Allahu Akbar. Allahu Akbar, nasi Arab. Kan? Jadi kena makan habis suruh. Kalau dah sedia makanan, makan supaya nak jaga kekhusyukan sembahyang. Baik, bab khusyuk yang terakhir tuan. Bab khusyuk. Yang terakhir. Banyak hadis dan banyak Quran saya nak baca, tapi oleh kerana masa dah ni terahat, saya rasa di antara kita ni yang tak sempurna Ramadan kita ni, amalan Ramadan kita ni kerana kekhusyukan. Kita semayang 20 rakaat. Kita semayang 8 rakaat, 11 rakaat, tapi tak khusyuk. Kita baca Quran 30 juzuk. Kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyana minal huda, memberi keterangan-keterangan petunjuk, wal furqan, membezakan yang antara yang baik dan yang batil. Kan? Quran ni diturun untuk memberi petunjuk. Kita baca 30 juzuk tak dapat petunjuk. Sebab apa? Kita tidak ambil sanad Allah Taala, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalha. Kenapa kamu baca Quran tak tengok makna, tuan-tuan? Biasakan yang betul. Kan, betulkan yang biasa. Saya minta pada diri saya dan tuan-tuan, baca Quran tengok makna, baca Quran tengok makna. Itu sebenarnya hudan linnas, hudan lil muttaqin, untuk mendapat petunjuk. Tolonglah baca Quran tengok makna. Kalau tidak, kita baca 30 juzuk tak ada apa-apa rasa. Tak ada. Memang dah baca tu boleh pahala banyak apa, tapi yang penting sekali lah, lagi banyak pahala kalau kita tahu makna. Kan? Dengan kita baca 10 juzuk tahu makna, kita faham makna, dengan kita baca 30 juzuk, banyak 30 juzuk. Banyak apa yang 10 juzuk tu lagi. 1 juzuk pun. Saya tak sempat nak beri keterangan tu. Kalau kita baca sikit dengan kita memahami makna, lebih banyak pahala daripada baca tak tahu makna. Tapi memang baca tu memang berkat lah. Kan? Maknanya tolonglah makna baca Quran tengok makna. Ubah yang biasa tu, Sebab memang konsep dia baca Quran pada bulan Ramadan ni kan. Kenapa bulan Ramadan ni mulia? Kerana turunnya Al-Quran. Ia memberi petunjuk, rahmat kesian alam. Turun pada bulan Ramadan. Maka dia mengubah manusia daripada kegelapan kepada cahaya ilahi kan. Sebab apa? Sebab memahami Al-Quran. Kalau kita baca saja nak faham macam mana? Kita kena tengok makna. Ubah yang biasa tu. Jadi kita punya puasa pun jadi mantap, bacaan Quran pun mantap kan.
Kalau kita baca kata satu hari nak habiskan satu juzuk tu, kita katalah sejam kan. Sejam tu kita baca banyak makna pun, tapi dengan makna lebih besar pahala daripada sejam yang banyak tak tahu makna. Tuan-tuan. Saya nak ambil tajuk ni barangkali satu malam tu tajuk ni aja. Makna penghayatan Al-Quran ni. Kan, bukan dengan membacanya saja. Baca memang bacalah, baguslah baca tu. Tapi yang lebih baiknya ialah kita tengok terjemahan tu, Saya sekarang ni tuan-tuan, saya buat macam tu. Walaupun saya tak boleh baca banyak, tapi saya rasa, orang kata jeliga. Ya, orang tengah kata jeliga. Rasa apa? Rasa baca tu ada zuk, ada perasaan. Ini makna dia, ini makna. Kita baca tak tahu makna. Kan? Walaupun saya tahu bahasa Arab, boleh menolong. Tapi saya nak tengok makna juga. Lebih tepat dia punya tu. Kan? Jadi, itulah kata betulkan yang biasa. Biasakan yang betul tu beberapa perkara yang tak sempat yang sedekah ni. Jamaah tuan-tuan minta sikit pasal baca satu hadis untuk sedekah Ramadan. Amalan lah. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli latin fi min Ramadan. Wa yudasu Quran. Rasulullah SAW ajwadu bil khair min rahimul salah. Baik. Sedekah ni pahala dia 700 bukan ganda tuan kan. Satu tangkai 700. Pahala besar lah. Sampai orang nak mati tu dia kata fa asaddaka wa akum minas solihin. Maknanya minta masa dengan Tuhan nak mati ni. Minta masa nak beramal. Dia minta apa? Nak sedekah. Dia tak minta nak semayang, tak minta nak ngaji, tak minta nak pergi haji ke nak apa. Dia minta nak sedekah. Fa asaddaka wa akum minas solihin. Aku nak bersedekah supaya aku termasuk yang soleh. Maknanya dalam banyak-banyak amal sedekah yang paling besar sekali kan. Jadi bulan Ramadan ni dah sedekah tu pahala besar digandakan pula. Dan Rasulullah ni dia paling banyak, maknanya paling pemurah pada bulan Ramadan. Kan hadis tadi. Pada mana ada kaitan sedekah ni dengan Ramadan sebab membantu orang miskin dan amal-amal kita ni amal puasa pada siangnya dan qiyam mulai pada malamnya dilengkapi, ada kekurangan sini ditutup, di-cover dengan bersedekah tuan-tuan. Jadi sedekah ni kalau boleh, kalau maknanya tengok pada kelebihan dia tu tiap-tiap hari nak kena sedekah. Jadi kalau nak sedekah, tak sedekah hari ni nak lalu ikut tu ada tabung masuklah situ. Berapa masuklah. Maknanya kelebihan sedekah pada bulan Ramadan ni besar sangat kan. Jadi setakat tu tuan-tuan minta maaf masa terlebih sebab tak makan break. Semoga mendapat manfaat daripada beberapa penerangan tadi dan kita amalkan. Saya mohon ampun Allah Ta'ala dan minta maaf jika ada kekurangan, kesalahan sebagainya. Apa yang baik Allah Ta'ala, apa yang mana kurang tak saya sendiri. Hakikat daripada kedua kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan sultan asli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.